Okey, ini antara sifat-sifat syaitan yang kita perlu kenal. Kita kena kenal sifat-sifat dia. So, sifat syaitan yang pertama sekali, dia adalah sombong. Okey, so iblis ni dia enggan, dia takbur. Okey, dia dah bagi tahu dah, Allah dah bagi tahu dah dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Okey. Sifat syaitan juga dia suka membazir. Okey, daripada surah Al-Isra ayat 26 27. Dan berikanlah kepada kamu dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing. Janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan. Sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Okey. Syaitan juga sangat suka kepada maksiat. Okey, daripada surah Al-Maidah ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor dan keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Okey, hal-hal seperti arak, judi, maksiat ni adalah sifat-sifat dia. Okey. Sifat syaitan juga pengotor. Okey, apabila Nabi Muhammad SAW masuk tandas, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku bermohon perlindungan denganmu daripada kejahatan syaitan, jantan dan betina yang pengotor. Okey, hadis riwayat Bukhari. Okey. Salah satu sifat syaitan juga mungkir janji. Dia tidak akan menepati janji. Ini juga menjadi satu perkara yang menjadi cabaran bagi perawat. Pesakit buat temu janji, tak datang. Okey. Ini biasalah. Nanti bila kita kata kau ni jadi macam syaitan sifat, dia marah pada kita. Okey. Dia kata kita pula hentam dia. Okey, sifat syaitan pula dia suka menyebar fitnah. Ini yang kita bimbang tadi dalam rawatan sihir, dalam mendiagnos sihir, saka dan sebagainya tu, dia akan cuba melaga-lagakan, menyebar-nyebarkan fitnah kepada orang lain. Ini orang ni hantar, ini orang ni hantar. Okey, sifat dia juga bermusuh. Dia akan menimbulkan permusuhan. So dia sebarkan fitnah supaya berlakunya permusuhan. Berlakunya tuduh-menuduh, orang ni hantar, orang ni hantar, orang ni hantar. Okey. Sifat syaitan juga dia adalah kuat marah. Kemarahan itu berpunca daripada syaitan. Syaitan pula diciptakan daripada api. Dan api pula mampu dipadamkan dengan air. Oleh itu, apabila kamu marah, segeralah berwudu. Okey, cepat-cepat. So, kalau kita tengah marah apa-apa semua, segera ambil wudu. Okey, kalau kita bergaduh suami isteri, bertengkar, yang mana yang kalau kita rasa kita cepat sedar, cepat-cepat pergi ambil wudu dengan segera. Okey. Rasulullah SAW bersabda, apabila dilaungkan azan untuk solat, maka syaitan akan lari terkentut-kentut sehingga tidak didengarinya laungan azan. Hadis riwayat dan Muslim, syaitan sangat membenci azan. Daripada Rasulullah SAW bersabda, apabila dilaungkan azan untuk solat, syaitan akan lari terkentut-kentut sehingga tidak didengarinya laungan azan. Sebab itulah dalam rawatan kita juga, saya menekankan kaedah azan. Okey, ada beberapa kes azan berulang-ulang kali. Boleh. Kalaulah kita azan tu, kita nampak reaksi dia lebih sakit, lebih terazab, lebih terseksa, lebih banyak muntah, maka ulang lagi azan. Sekali, 2 kali, 3 kali, tak ada masalah. Boleh. Malah kalaulah ada orang yang berlaku histeria dan sebagainya, yang mungkin kita tak boleh nak bantu, jauh dan sebagainya, kita boleh menasihatkan mereka azan kepada pesakit. Azan bertubi-tubi. Boleh. Maksudnya kalaulah kata, boleh juga buat macam satu halakah bulatan, pesakit duduk di tengah, sambil seorang ketua pegang, yang sekeliling tu pakat-pakat azan. Boleh. Okay. Kalaulah kita pergi ruqyah di satu rumah, ada ahli keluarga dia, sewaktu kita ruqyahkan azan kepada pesakit, kita minta ahli-ahli keluarga dia yang lain juga sama-sama ikut azan. Boleh. Semakin ramai azan, semakin kuat, semakin tinggi rahmat kita, insya-Allah. Okey.
Sifat syaitan juga, dia suka mengambil kesempatan. Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang lelaki menyendiri bersama seorang wanita. Ini kerana pastinya yang ketiga itu adalah syaitan. Oleh itu, kamu perlu sentiasa bersama jemaah dan jauhi perpecahan. Ini kerana syaitan sentiasa ada bersama orang yang berseorangan dan semakin jauh daripada orang yang berdua. Orang yang ingin mendiami syurga terbaik, dia perlu sentiasa bersama jemaah. Okey, hadis ini juga menjelaskan tentang kekuatan dan keutamaan duduk berjemaah. Okey, bila kita duduk seorang-seorang, memang akan ada bisikan-bisikan yang merosakkan kita. Sebab tu, ini penting juga, bila buat rawatan, saya memang minta pesakit datang bawa ahli keluarga. Okey, datang buat rawatan dengan saya. Kalau datang seorang diri, saya tak akan rawat. Tak kira lah dia lelaki ke, kalau dia perempuan apatah lagi. Okey, sebab bimbang. Memang niat kita betul nak merawat, tapi macam-macam boleh berlaku. Okey, bila kita ruqyah, kalau tak ada diteman oleh sesiapa, baik lelaki baik perempuan. Kalau perempuan pun saya tak nak rawat kalau dia seorang-seorang. Lelaki juga. Lelaki pun sekarang ni banyak dah yang tak betul, LGBT dan sebagainya. So jangan pelik juga. Okey, sebab pengalaman saya dalam merawat, saya jumpa macam-macam orang. Okey, macam-macam orang. Makan dan minum tangan kiri. Sabda Rasulullah SAW, apabila kamu ingin makan, maka makan dan minumlah dengan tangan kanan. Ini kerana syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Ini juga satu perkara yang kadang-kadang kena jagalah daripada kecil sekali. Okey. Kalau orang tu kidal macam mana pun menulis boleh kira lagi. Tapi kalau bab makan tu bentuk daripada kecil, boleh. Biasanya boleh dibentuk di masa kecil. Cuma bila daripada kecil kita biar dia jadi kidal, memang dia akan kidal lah sampai ke besar. Okey. Okey, sifat syaitan yang lain itu sabda Rasulullah SAW, ketelitian itu anugerah daripada Allah. Sikap gelojoh muda berpunca daripada syaitan. Sebab tu dalam kita merawat pesakit, kita jangan gelojoh atau tergopoh-gopoh. Tenang-tenang, relax. Saya juga selalu menasihatkan, jangan baca ayat-ayat ruqyah laju-laju. Okey, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Jangan, kita baca relax, tenang-tenang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Satu persatu. Kita kena faham, bila kita ruqyah, pesakit nak kerasukan ke apa ke, bukan kita baca banyak cepat-cepat baru dia kerasukan. Tak. Kita kena baca relax, tenang-tenang. Semakin pesakit bereaksi kerasukan semasa ruqyah, semakin relax dan tenang kita baca ayat Quran, lebih teruk dia akan rasa. Sebab sesi lepas, batch lepas, bila kita buat sesi praktikal, kebetulan ada pesakit tu kerasukan, maka yang geng-geng pelajar batch tu yang merawat ni jadi kelang kabut. Mereka nak cepat-cepat lah, kononnya nak lebih banyak baca dengan cepat supaya lebih terkesan. Tak, jangan macam tu. Lebih tenang. Semakin jin tu bersilat, semakin jin tu meronta meraung, semakin relax baca. Semakin kita memperbetulkan tajwid kita, semakin kita memperbetulkan sebutan-sebutan makhraj huruf kita, akan lebih sensasi sesi tu. Maksudnya kalaulah anda kata jin buka bersilat ke apa ke, jangan tergopoh-gopoh nak baca laju-laju bagi habis. Relax, santai-santai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Sebut satu persatu, jelas-jelas, sebiji-sebiji. InsyaAllah itu akan lebih memberi kesan kepada si pesakit.